أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita niat iktikaf. Niat iktikaf supaya sepanjang kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, kita dapat pahala iktikaf berpanjangan, insya-Allah dah. Niat iktikaf. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi yang diberi peluang kepada kita untuk berada di dalam majlis ilmu, untuk melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan ada berita gembira untuk kita pada hari ini, kan? InsyaAllah kita akan dibenarkan untuk rapat saf. Dan mungkin ruang masjid akan jadi luas lah. Kalau sebelum ni jarak saya tak pasti. Kalau satu dewan ni sampai belakang tu berapa orang boleh muat? Terima. 500, 200. Maknanya selepas ni daripada 200 tu dia akan mari ke depan lah. Tak? Maka secara tak langsung kena tingkatkan lagi untuk penuhkan sampai belakang. Ruang luar, ruang atas. Solat Jumaat, solat fardu, solat apa kita sebut, solat tarawih. Sepu baru ni ramai orang buat sepu sini. Alhamdulillah, kuih-kuih pun banyak dah, tak? Kita tak ada kuih dah ni. Balik makan kedai. Ada tempat buat baca Yasin, ada tempat buat majlis tazkirah. Boleh pahala belaka. Tak? Untuk innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah ni, sungguhnya Allah ni dia akan menerima amal soleh. Allah dia menerima ibadah, perbuatan orang-orang yang bertakwa. Dia buat sesuatu dengan rasa dia takut kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita baca Yasin, kita faham makna daripada apa yang kita baca, sudah cukup untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Betul tak? Sebab dalam Yasin ni, dalam surah Yasin ni, dia menceritakan perkara-perkara raibah. Apa yang kita tak nampak dengan mata kita. Tak? Bagaimana kekuasaan Allah apabila Allah kata akan berlaku, maka berlaku. Dalam surah Yasin lah.
Sebab tu kita kalau baca Yasin, jangan kita baca saja. Kita baca Yasin kemudian kita baca makna dia, sekadar renungan untuk kita. Ada baca 3 kali dah, tubik masjid ngopak kau orang juga. Masalah deh, untuk panjang umur, untuk murah rezeki ke, untuk mati husnul khatimah ke, deh baca dengan taqwa. Sebab Allah sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah ni dia akan terima amal ibadah dari kalangan orang yang bertakwa. Dalam khutbah Jumaat selalu kita dengar, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, moga-moga mati ni dalam keadaan kalangan orang yang beriman. Tu tujuan kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, dalam ayat yang menyebut tentang puasa, supaya lah sekali, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka itulah tujuan kita duduk dalam majlis ilmu ke, majlis baca Yasin ke. Apa yang kita hendak, kita nak jadi hamba Allah dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Itu yang kita nak. Maka malam ni saya akan baca sikit daripada kitab yang kita baca, yang biasa kita baca tu, Tanbihul Ghafilin. Kita ulang sikit apa yang telah kita baca minggu yang lalu, iaitu dalam bab yang keempat. Bab yang keempat ni cerita apa yang dah diceritakan, yang pernah diceritakan kepada kita, iaitu balasan bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina. Hak ni zina di dalam bulan Ramadan. Orang yang dah berumah tangga, suami dan isteri, dia dilarang untuk bersetubuh. Ada sama. Dan ada dalam bab kitab Fiqh Manhaj sebut dimaafkan orang yang tidak sengaja. Ada tak orang sengaja setubuh? Saya sebut, boleh ke tak? Ke tak dia sebut? Fekoh kan? Bila nak masuk bulan puasa, saya relate sikit dengan perkara yang dimaafkan, apa yang dibatalkan, yang membatalkan puasa. Kafarah. Dalam kitab Fiqh Manhaj menyebut perbuatan yang tidak sengaja berlaku di dalam bulan Ramadan tidak dikenakan kafarah. Tak kena puasa 2 bulan berturut-turut. Orang lelaki lah. Orang puan puasa 2 bulan tak? Nak puasa mana? Start lepas 7 hari break. Tak? Start hari break pula. Tak sampai sokma 2 bulan. Dan 2 bulan berturut-turut. Tak boleh nak cukup 2 bulan dalam setahun. Bukan gitu. Tak cukup lagi 2 bulan 38 hari baru. Tak cukup lagi. Ia buat selang-selang tak boleh. Start hari ni cukup sampai 60 hari contoh. Tak? 2 bulan berturut-turut. Tetapi dalam kitab Fiqh Manhaj menyebut juga, antara contohnya orang tak sengaja dia tidur. Tidur di siang hari, seselimut. Lalu berlaku tergelang dah. Atau dia tak keluar mani pun, maka dia dimaafkan jika tidak sengaja. Pergi tanya ustaz. Dia jumpa ustaz. Ustaz, kita gini salah gini tak sengaja. Kena rati tak? Padahal sengaja. Tak? Dia muslihat dengan diri dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam bulan Ramadan ada boleh tidur lain tak? Tidur masjid ke iktikaf tak? Kemudian ni malam ni apa yang kita masuk iaitu perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan tercela yang sangat besar dosanya. Berbeza dengan beberapa perbuatan dosa yang lain, akibat dari perbuatan zina biasanya akan dirasakan oleh pelakunya baik di akhirat, yakni berupa ganjaran dosa, maupun di dunia berupa kesengsaraan hidup. Disebut sini pengertian zina. Pengertian zina dari segi bahasa adalah perbuatan fajir, yakni nista, manakala dari segi istilah syarak ialah melakukan perbuatan persetubuhan antara lelaki dan perempuan dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Liwat kan liwat. Dalam bulan puasa orang liwat kan kena puasa 2 bulan tak? Laki-laki. Tak. Dah tak boleh nak setubuh pergi liwat orang. Lagi ke? Dia mari boseh ragah bulan puasa, dia cari orang lelaki. Tak. Dia tetap berdosa dan kena qada puasa dia, dan dia tidak dikenakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ada baru ni saya pergi satu tempat tu dengar mengajar. Ustaz ni ajar, dia kata kalau tak ambuh kena start minum air. Tak ambuh kena puasa 2 bulan berturut-turut. Saya yang ajar sini. Ustaz tu ajar. Dia tetap berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala orang yang buat. Dan dia ada dosa satu lagi, dosa dia muslihat pada diri dia. Sebagaimana contoh saya sebut baru ni, orang yang cukup haul nisab, dia tak membayar zakat, dia jual lembu je ke, dia kurangkan bilangan tu. Tak? Maka orang ni dia tidak terlepas. Sebab apa? Sebab selain daripada dia dengan orang lain, maka dia dengan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang dia lakukan. Tak? Saya orang muda, saya mari mengajar tubik luar, saya bakal luar pendek. Saya pergi negeri lain, saya bakal luar pendek. Saya dengan Allah lebih mengetahui apa yang saya ada. Maka orang yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala sediakan rahmat, keampunan dan kasih sayang dengan apa? Dengan taubat. Taubat kepada Allah. Dulu benar, dulu muda-muda dulu. Tak, contohlah. Kita lari daripada perkara-perkara demikian. Kita taubat pada hari ini. Allah ni kalau boleh kita mati dalam keadaan bersih daripada satu lahzah ataupun satu, kita panggil apa, satu yang paling, benda yang paling kecil sekali, tak, yang ada atas muka bumi ni, tidak ada dosa walaupun setitik ataupun sebesar debu-debu berterbangan, kita ni nak mati tak? Maka Allah sediakan kasih sayang dia dengan pintu rahmat keampunan. Cuma kita je nak kedak. Bagaimana perbuatan zina ni? Perbuatan zina ni ada kadang-kadang kalangan dalam kampung kita ada pernah berlaku. Walaupun kita tengok benda ni benda yang besar, yang benda yang tak mungkin tak akan berlaku kampung kita. Tak? Mungkin akan tak akan berlaku pada keturunan kita. Tetapi ada berlaku di negeri kita, negara kita, ada berlaku. Di dunia yang kita hidup di zaman ini berlaku penzinaan. Tetapi pintu taubat yang Allah sediakan untuk hamba-Nya yang Allah sayang, Allah cinta, Allah
jaga dia ni dengan iman dan Islam, lalu Allah beri peluang kepada dia dengan taubat. Terdapat banyak balasan-balasan bagi orang yang melakukan zina. Sama ada Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Sama ada Allah Subhanahu wa taala menghukumnya baik di dunia ataupun di hari akhirat. Kita sebut dah sebelum ni bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang melakukan zina di atas muka bumi ni. Ada hukuman-hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi dan di dalam alam kubur, alam barzakh, di hari akhirat Allah sediakan. Kadang kita diajar untuk minta kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebenarnya orang yang beriman, dia mati, dia masuk neraka, dan semua orang yang beriman akan masuk syurga. Orang mana? Orang yang ada la ilaha illallah. Yang sebut la ilaha illallah, dia yakin bahawa tidak ada yang berkuasa yang mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung azab, penghujung perhitungan, penghujung keadilan Allah, dia dimasukkan ke dalam syurga setelah dimasukkan ke dalam neraka. Banyak-banyakkan kita minta dengan Allah supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Syurga kita orang beriman, insya-Allah akan masuk semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan masuk. Tetapi neraka tidak semua orang akan tak masuk. Tak semua orang tak masuk. Ada dari kalangan kita mari masjid ni bukan sebab kita baik, bukan sebab kita ni tak ada dosa, bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita bersih, tak. Kita mari ni sebab kita ada dosa. Bila kita ada dosa, kita mari, kita sembahyang, kita minta keampunan kepada Allah. Allah uji kita, Allah beri kepada kita, ditambah darjat kedudukan kita di sisi Allah. Allah ampun dosa kita, Allah beri pahala kepada kita. Itu ujian daripada Allah. Ni kita nak mari ni, kadang-kadang malah mari dah balik, ataupun ada dah niat tak jadi nak mari. Allah uji macam-macam. Tetapi ingat, di sana kelebihan daripada ujian Allah adalah Allah masih ingat lagi kita, sebab Allah nak angkat darjat kita. Darjat kita duduk di sisi Allah tak sama. Orang yang berdoa keampunan dosa, minta dengan Allah, minta Allah ampun dosa ibu bapa dia. Orang yang Allah matikan ayah dia, mak dia, duduk dalam neraka. Dia azab. Ada orang ni apabila dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, minta doa kepada Allah supaya Allah ampun dosa mak ayah dia bertenang. Diringankan azab kubur dalam kubur. Dah dia masuk syurga, kita doa buat apa? Dia masuk syurga dah. Orang masjid ayah kita, orang ngaji, tok imam, tok bilal, orang baik, ajar Quran, dia baik dah. Kita doa buat apa? Ulama sebut dia diangkat darjat di dalam alam barzakh, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di dalam taman-taman syurga. Diangkat darjat. Syurga banyak, neraka pun banyak. Diangkat darjat dia, duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin, orang yang siddiqin, pada syuhada. Bahkan dia boleh pergi raung, pergi jumpa anak beranak.
Ha. Balik kepada zina balik. Hukum zina ni. Ha. Hukum bagi orang yang melakukan zina adalah diharamkan dalam syariat Islam. Dengan maksud haram apabila sesuatu tu dibuat, dilaksanakan, maka dia akan menerima akibat. Ada haram apabila dia melakukan, dia akan menerima akibat, iaitu azab ataupun dosa, dan apabila dia tinggal, dia akan dapat pahala. Rasa nak zina, tinggal, boleh pahala. Boleh pahala. Ni ta'rif fiqh. Dalam kitab sebut ta'rif fiqh ni, apabila seseorang nak melakukan perkara yang haram lalu dia tinggal, apabila dia tinggal, maka ta'rif dia dapat pahala. Tu haram. Ada. Wajib pula. Wajib dia melakukan akan mendapat pahala, dan apabila dia meninggal, dia akan menerima akibat, iaitu dosa dan azab. Tu wajib. Sunat. Ta'rif sunat, apabila seseorang melakukan perkara sunat, dia dapat pahala. Dia meninggalkan perkara sunat, tidak berdosa. Makruh apabila dia melakukan perkara yang makruh. Ada contoh, isap rokok. Ada pendapat kata orang pegang ni makruh isap rokok. Yang pegang haram. Dia tinggal, boleh pahala. Tapi fatwa sebut jelas-jelas dah. Persekutuan sebut haram. Haram pun faham macam dah. Faham kasih, faham buka puasa, sehari ibadat. Bangun sahur, malam maya terawih, maya tahajud, minta ke ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Selamatkanlah keturunanku ya Allah daripada segala perbuatan maksiat kepadamu ya Allah. Malam-malam bangun tahajud bulan puasa, cari Lailatul Qadar. Esok puasa sahur. Ada sahur. Buka puasa, tubik luar, cuhokok. Malam nangis dok. Dok. Tu dok. Dalam masjid ni baik-baiklah ke? Dok. Kita dengan Allah, kita boleh main dengan Allah. Betul tak? Kita boleh main. Malam kita minta keampunan. Lepas buka puasa, lepas maghrib, belum terawih, belum mayam maghrib lagi, lepas makan, pergi cuci rokok dah. Dok. Ataupun balik daripada pasar, dah sampai rumah. Hari nak buka air, dok tu rokok beli dah kedai, cuci rokok, buka puasa. Dok. Allahu akbar. Makruh seseorang yang contoh makan petang, contoh dia apa panggil, saya buat contoh rokok tadi tu, fatwa ada dah sebut haram, walaupun ada pendapat-pendapat yang kata makruh. Dok, makruh ni isap rokok lalu payah nak bukti. Apabila makan petang contoh, nak pergi semayang ataupun nak duduk dengan orang ramai, dah bau dah. Dihukum makruh. Makruh ni apabila kita tinggal lalu kita dapat pahala, kita buat tak berdosa, tu makruh. Tak. Harus buat. Contoh kita makan, saya minum air, contoh tak ambil minum air. Minum air ni harus. Tapi kalau saya bismillah, saya baca doa, saya niat untuk ibadah, boleh pahala. Faham tak? Sebab apa? Sunat kita baca doa, sunat kita baca bismillah. Faham? Menyebabkan kita dapat pahala. Kita dak niat, dak baca doa, bukan dosa, tapi tak dapat pahala sunat tu. Faham tak? Dengan berkat makanan tak ada pun dak dapat. Sebab apa? Sebab tak diiringi dengan doa. Dah. Dan berkat ni makan sikit, benda sikit yang dapat mengenyangkan. Nak makan banyak dah ni tak kenyang-kenyang. Tak? Sebab tu tengok, orang yang berzina juga ni sebenarnya nikmat yang banyak, tidak ada keberkatan pada dia, bahkan dia melakukan perkara yang haram. Sebab apa? Tak cukup. Dia tak buat perkara-perkara yang sunat tadi, tak buat, menyebabkan dia tak cukup, tak bersyukur. Berlakulah walaupun kahwin dah,
Zina ni bukan orang hak nikah saja, orang hak dak nikah lagi. Orang kahwin dah. Ada. Orang kahwin ada tok puan. Pergi cari orang puan lain. Pergi cari, saya sebut takut orang sati dak. Saya sebut. Pergi cari hak puan kat lain ke, kat tempat lain, kampung lain ke, contoh. Tak? Sebab apa? Sebab di sana tidak ada keberkatan. Sebab tu iringan dalam hidup kita ni mesti ada zikir. Kita susah dalam hidup, bukan penyelesaiannya kita cari benda-benda yang contoh beli pay, beli arak, beli apa panggil pergi sewa hotel ataupun pergi cari perempuan, bukan. Ada masalah, obat yang paling mujarab sekali adalah kita istighfar. Kita susah. Bulan ni pendapatan tak banyak dah. Kereta rosak, anak sakit, ada kita pula tak sihat, contoh. Istighfar kepada Allah. Dengan istighfar, Allah beri kepada kita keringanan pengurusan kita. Kita rasa mudahnya urusan ni. Anak kita tak sakit pun, kita taklah kaya sangat, tapi anak tak sakit, tak masuk hospital. Kita tak pakai kereta baru, kereta molek, tapi tak rosak. Ni, berkat. Ada. Maka di antara orang yang sebab dia melakukan zina ni adalah kerana dia tak dapat keberkatan daripada rezeki yang didapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ayat yang menunjukkan kepada kita jelas-jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mafhum daripada ayat ini sebut, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Fasad. Kita kalau boleh dalam hidup ni, bukan setakat diri kita, kefasadan. Kita tak nak anak kita melakukan perkara yang fasad. Isteri kita melakukan perkara yang fasad. Ada. Perkara-perkara yang apabila buat Allah marah. Dengan maksud perkara yang haram. Kita kalau boleh keturunan start daripada kita, ada isteri kita turun kepada anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Kalau boleh minta dengan Allah, dan kita nak keturunan ni terpelihara daripada melakukan perkara yang haram. Pelihara, Allah pelihara. Nak pelihara macam mana? Mesti pelihara solat. Balik kepada solat. Nak pelihara diri kita daripada perkara-perkara mazmumah, fasad tadi, mesti pelihara solat kita. Bila baca Fatihah, kita faham bacaan Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah. Bila kita jalan di luar rumah, dua masjid, kita balik, kita ingat tadi kita puji Allah. Segala puji bagi Allah. Ada. Start daripada bismillah tadi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah ni sayang kita, kasih kita. Atas dunia Allah beri, akhirat Allah beri. Maliki Yaumiddin, kita minta dengan Allah. Kita baca tu kita faham. Kita renung. Ada, kita hayati dalam diri kita. Ad-din, hari yang mana akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak-agaklah kalau kita sembahyang, sembahyang kita yang mana kita menghayati bacaan dalam solat, terpelihara tak hidup kita? Terpelihara tak? Terpelihara. Sebab tu dalil menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi sebab apa saya semayang, tapi semayang saya ni tak menjaga saya daripada kefasadan, kemungkaran? Sebab apa? Sebab tu kita kena detail dalam bab wudu, dalam bab khusyuk, dalam bab memahami bacaan kita. Bukan kita semayang saja, bukan kita menjadi pengamim, tetapi kita memahami apa yang kita mengamimkan. Kita doa, kita doa, kita sebut amin, amin.
Kita memahami apa yang kita ambil. Barulah keluar daripada masjid ni ada takwa dalam hidup kita. Perjalanan langkah-langkah kita tu ada takwa. Takwa dengan maksud perbuatan kita mesti kita rasa Allah tengok aku buat. Moga-moga Allah ampun apa yang Allah marah aku buat. Tak? Keampunan Allah Subhanahu wa taala ini semua tahu. Tetapi kita lupa untuk kita minta, untuk sentiasa kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala apa yang disediakan untuk kita. Kita lupa. Baru ni saya lajak jam tak? Isyak bunyi jam tak? Bunyi jam. Dah bunyi. Bunyi. Kalau saya tak berhenti kabur Berapa minit lagi? 3 minit. 3 minit lagi. Okay, sebelum kita tutup tazkirah saya pada malam ni, kita tengok kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Buat persediaan betul-betul supaya kita dapat ambil peluang yang Allah bagi kepada kita yang ramai tak dapat. Start daripada 2021, tahun ni 2022. Ramai Allah jemput. Ramai sangat. Ada. Kadang-kadang dalam sah kita duduk ni ada tak ada dah. Betul tak? Kada belakang lagi daripada itu. Ada tak ada kan? Banyak tempat saya kuliah, saya tanya, bila saya pergi tanya mana, tak ada. Tak ada dah Ustaz. Bukan tak ada dah mari masjid. Tak ada dah. Pergi dah. Jadi peluang tahun ni ambil sungguh-sungguh. Apa yang Nabi buat di bulan Ramadan ni saya nak bagi tahu. Yang pertama, Nabi banyak iktikaf. Banyak duduk masjid iktikaf. Sebelum masuk waktu kita mari dah. Tak sibuk nak pergi beli ikan. Tak. Tengah hari tak makan dah. Iktikaf. Mari awal iktikaf. 15 minit, setengah jam sebelum masuk waktu iktikaf. Sebelum balik masjid iktikaf. Bulan puasa Nabi banyak sedekah. Kita tak ada biti banyak. Tak ada biti banyak. Sedia RM300 contoh. Tok dalam tabung masjid tiap-tiap hari untuk 30 hari. Boleh? Kemudian Nabi buat apa lagi? Qiyamul lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sampai akhir ayat lah. Ambil kelebihan ni. Tak. Kemudian baca Quran banyak-banyak. Satu hari satu juzuk, 30 hari 30 juzuk. Boleh tak? Boleh tak? Angguk. Tak. Lepas puasa tanya, habis tak? Juzuk je. Tak. Juzuk apa lah? Nabi banyak baca Quran. Dalam hadis antaranya Nabi sebut, bila masuk bulan Ramadan, orang yang baca Quran 50 ayat satu hari, ataupun siang 50 ayat, malam 50 ayat, dia beri, dijamin kepada dia syurga, dia angkat darjat dia. 5 waktu ada sehari. Al-Quran ada berapa? 10 satu juzuk, 10 20 muka surat, betul tak? Setiap satu juzuk. Cuba buat, nak buat guna 2 helai satu waktu, boleh habis tak sehari? Boleh tak? Boleh habis. 2 helai je satu waktu solat. Subuh 2 helai, Zuhur 2 helai, Asar 2 helai, Maghrib Asar 2 helai, Maghrib 2 helai, Isyak 2 helai. Tak? Lepas buka pergi derah masjid, baca. Sebelum buka baca dah selah. Lepas buka baca pula selah. Tak? Sebelum tarawih baca selah. Selepas tarawih nak balik baca selah. Sebelum subuh bangun tahajud baca selah. Selepas subuh balik main duha baca selah. Boleh?
Tak? Ataupun tadarus pada malam, malaikat bersama dengan Nabi tadarus Al-Quran di bulan puasa, bulan Ramadan. Itu antara kelebihan yang Nabi buat di bulan Ramadan. Maka rebut, ambil peluang, mudah-mudahan dapat Ramadan yang diampun, Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tak? InsyaAllah. Okey. Saya berhenti untuk malam ni. Saya rasa saya tak pasti minggu depan dan ke tak. Tak. Kalau dah mari pula. Tak. Kalau tak tubik, tak kena tarikh saya lagi, maka kita jumpa bulan selepas bulan Ramadan. Insya-Allah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah dan kurang tu datang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan, awaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu izkum minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.